Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan saya Rafizah Mahmud. Berita utama malam ini. Program vaksinasi dan saringan serta rawatan awal bukan sahaja dapat mencegah kanser cervix, bahkan menjimatkan kos rawatan. Pesta Pengguna dan Expo Perdagangan ke-30 komitmen negara untuk memupuk lanskap ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Dari tahun 2019 sehingga 2023, seramai 127 wanita di negara ini disahkan menghidap kanser cervix, iaitu antara 23 hingga 32 orang setahun, dengan jumlah kematian 51 orang dalam tempoh yang sama. Secara amnya, lebih 99% kes kanser cervix dikaitkan dengan jangkitan human papillomavirus atau HPV, iaitu sejenis virus yang biasanya berjangkit melalui hubungan kelamin. Menteri Kesihatan mengongsikan jangkitan HPV juga boleh dicegah dengan awal dengan pemberian vaksinasi terhadap HPV. Berucap pada pelancaran buku garis panduan pencegahan dan kawalan kanser cervix kebangsaan 2025, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar menegaskan Kementerian Kesihatan telah memperkenalkan saringan bagi kanser cervix dengan menggunakan ujian genomik HPV. Dalam pengurusan risiko kanser, ujian genomik dapat mengesan mutasi dalam jin dikaitkan dengan peningkatan risiko kanser. Majlis berlangsung di Kementerian Kesihatan. Program-program vaksinasi dan saringan serta rawatan awal bagi sebarang perubahan prakanser adalah strategi-strategi yang berkesan bukan sahaja dapat mencegah kanser cervix dan meningkatkan survival, bahkan sangat menjimatkan kos rawatan kepada pihak kerajaan. Langkah-langkah tersebut juga adalah selaras dengan inisiatif Pertubuhan Kesihatan Sedunia, iaitu untuk menghapuskan kanser cervix menjelang tahun 2030. Buku Garis Panduan Pencegahan dan Kawalan Kanser Cervix Kebangsaan merupakan sumber komprehensif yang mengandungi amalan dan saranan berasaskan bukti terkini bagi mencegah serta merawat kanser cervix untuk digunakan oleh para profesional penjagaan kesihatan dan penggubal dasar. Bersempena pelancaran buku Garis Panduan Pencegahan dan Kawalan Kanser Cervix Kebangsaan 2025, Kementerian Kesihatan akan mengadakan pameran mengenai program pemeriksaan kesihatan kebangsaan termasuk mengenai kanser cervix. Ramai terutama wanita yang layak dialulukan untuk hadir dan mengambil peluang bagi mengetahui status kesihatan mereka serta mendapatkan nasihat kesihatan. Pameran diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas bermula esok sehingga 19 Januari. Salah satu dari aktiviti pameran tersebut adalah di mana wanita yang layak boleh menyertai ujian saringan kanser cervix. Saringan kanser cervix ini diharapkan dapat meningkatkan lagi liputan saringan kanser cervix di negara Brunei Darussalam. Di samping itu untuk mewujudkan kesedaran mengenai kanser cervix sempena bulan kesedaran kanser cervix pada bulan Januari ini. Pesta Pengguna dan Expo Perdagangan ke-30 dilancarkan pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas.
Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Pesta Pengguna dan Expo Perdagangan ke-30 melambangkan komitmen negara untuk memupuk lanskap ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Diadakan sehingga 19 Januari, pesta yang dijenamakan semula ini memberi tumpuan kepada perdagangan, kerjasama perniagaan dan memupuk pertumbuhan ekonomi. Pesta dan Expo ini menarik minat penyertaan dari dalam dan luar negara dan dibuka bagi kunjungan orang ramai mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Persidangan Pesta Pengguna 2025 Konfak 25 menghimpunkan perusahaan mikro, kecil dan sederhana di negara ini, Indonesia, Malaysia dan Filipina bagi meneroka dan menyokong peluang perniagaan baharu. Persidangan tersebut dianjurkan bersama Syarikat Sanlit Sendirian Berhad, Syarikat Confer Sendirian Berhad dan disokong oleh Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Brunei, Majlis Perniagaan BIM IAGA, Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN dan Majlis Penasihat Perniagaan APEC Brunei Darussalam. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Awang Haji Alimin bin Haji Jaafar, Pengarah BIM IAGA Brunei Darussalam. Dalam ucapannya, antara lain menggariskan peranan penting negara di dalam kerjasama serantau serta berkongsi matlamat bagi memperbagaikan ekonomi dan penglibatan global. Persidangan merangkumi perbincangan mengenai peluang perniagaan serta pelaporan. Diadakan sempena Pesta Pengguna dan Expo Perdagangan ke-30, persidangan berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Sementara itu, pada sebelah petang, persidangan Pesta Pengguna diisi dengan ucap tama dan bicara santai. Pembentangan ucap tama bertajuk Nusantara Ibu Kota Masa Depan disampaikan oleh M. Basuki Hadi Mojono, pengerusi pihak berkuasa Ibu Kota Nusantara. Beliau antaranya menyentuh mengenai pandangan mendalam mengenai rancangan pembangunan untuk Nusantara dan masa depan Kalimantan, termasuk potensi perniagaan rentas sempadan untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Manakala dalam bicara santai pula yang bertajuk Membina Laluan bersama Komuniti Ekonomi Borneo, memperkenalkan Komuniti Ekonomi Borneo dan inisiatifnya yang memberi tumpuan kepada memupuk kerjasama dan kesaling hubungan di seluruh Brunei Darussalam, Malaysia dan Indonesia. Antara pembentangannya termasuk wakil beberapa buah agensi swasta di negara ini. Forum Kemampanan Strategi dan Operasi Perniagaan membincangkan keperluan dan cabaran industri negara ini. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD menganjurkan forum yang membincangkan dan meneroka cara negara Brunei Darussalam boleh mengintegrasikan kemampanan dalam strategi dan operasi perniagaan. Acara menghimpunkan penggubal dasar, pemimpin perniagaan dan pihak berkepentingan utama yang lain, meneroka amalan terbaik global dan mengadakan dialog mengenai pembangunan strategi yang disesuaikan dengan keperluan dan cabaran khusus bagi industri di negara ini. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku pengerusi BIBD dan kumpulan syarikatnya. BIBD merupakan entiti komersial Brunei pertama menyertai United Nations Global Compact UNGC mengadakan forum tersebut dengan kerjasama UNGC Network Malaysia dan Brunei. Forum seumpamanya berfungsi sebagai platform untuk memupuk kerjasama, bertukar-tukar idea dan membangun strategi yang boleh dilaksanakan bagi menyumbang ke arah matlamat Kawasan Brunei 2035.
Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan dengan kolaborasi Kedutaan Negara Brunei Darussalam di Republik Indonesia serta Persatuan Pengembaraan Indonesia ASITA menganjurkan sesi kongsi sama bertujuan mengukuhkan rakan kongsi dan meneroka peluang kerjasama antara agensi pengembaraan kedua-dua negara. Dengan tema Brunei Yuk Destinasi Halal Favoritmu, sesi menekankan negara Brunei Darussalam sebagai salah sebuah destinasi pelancongan unik di Asia. Delegasi negara Brunei Darussalam diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Juga hadir Tuan Menteri Utama, Brigadier Jeneral Besar Datuk Seri Pahlawan Awang Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Indonesia. Acara diisikan dengan persembahan kebudayaan dan pembentangan. Yang Berhormat juga mengadakan perjumpaan dengan Puan Menteri Utama Widianti Putri Wardana, Menteri Pelancongan Republik Indonesia dan membincangkan langkah penting dalam mewujudkan hubungan serta meneroka potensi kolaborasi ke arah mengukuhkan pelancongan dua hala. Juga diadakan penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU antara Jabatan Kemajuan Pelancongan dan ASITA bagi mengukuhkan lagi kerjasama meluas dalam inisiatif kemajuan pelancongan. Sesi kongsi sama antaranya membincangkan potensi rakan kongsi dan usaha sama kolaboratif selain menjadi wadah kepada pihak berkepentingan pelancongan untuk menawarkan pelbagai perkhidmatan pelancongan. Statistik Unit Pengislaman Pejabat Unit Dakwah Daerah Belait mencatatkan 88 orang memeluk agama Islam pada 2024. Jumlah itu bertambah hari ini dengan Majlis Pengislaman Sebuah Keluarga Berbangsa Iban. Majlis Pengislaman berlangsung di Pejabat Unit Dakwah Kuala Belait. Rebecca Perina, anak Badindang 22 tahun, kini dikenali sebagai Nur Wawa Ashira Ukaira binti Abdullah. Manakala dua orang anaknya, Nur Rakisha Delisha binti Abdullah berumur 2 tahun dan Muhammad Rafael Damin bin Abdullah berumur 6 bulan. Antara yang hadir Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swee An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pertubuhan Perkumpulan Perempuan WI Negara Brunei Darussalam petang tadi mengadakan penyerahan kain penutup penyusuan anak damit. Acara berlangsung di Klinik Obstetrik dan Ginekologi Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Daerah Tutong. Penyerahan kain penutup disempurnakan oleh Datin Hajah Masni binti Haji Muhammad Ali, Penasihat WI, kepada Dr. Hajar Rafidah binti Haji Garif, Timbalan Setia Usahadatap Profesional Kementerian Kesihatan. Kain penutup penyusuan anak damit membantu ibu-ibu menyusukan anak damit dengan lebih selesa di tempat awam. Semua guru, khususnya guru-guru baharu, disaran untuk sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pedagogi dengan mengambil langkah proaktif untuk menguasai amalan terbaik dan inovasi terkini dalam bidang pendidikan agar seiring dengan perkembangan semasa. Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan menekankan perkara tersebut semasa majlis pembukaan program induksi bagi tenaga pengajar baharu pagi tadi. Program selama 5 hari berlangsung di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman juga mengongsikan salah satu inisiatif utama Kementerian Pendidikan adalah untuk memberikan penekanan kepada pendidikan dan kemahiran STEM dengan pendekatan pembelajaran berpusat pelajar. 29 tenaga pengajar baharu menyertai program induksi tersebut anjuran Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengurusan Pendidik. Program bertujuan membimbing tenaga pengajar baharu agar dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran kerja dengan baik. Bagi menyelaras isi kandungan ceramah agar isu atau tajuk yang disampaikan oleh para penceramah konsisten dan sentiasa relevan dengan peredaran masa dan zaman, Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian penyebaran dakwah mengadakan halakah bimbingan da'i ke-70.
Hadir Awang Haji Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Seramai 120 peserta antaranya dari Jabatan Agama Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Kementerian Pertahanan, Jabatan Hal Ehwal Masjid dan bahagian kemajuan syiar Islam Da'i daripada Jabatan Kerajaan, Swasta serta Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei menghadiri khalaqah tersebut. Kerja-kerja pemasangan injap di Simpang 420 dan Simpang 432, Kampung Sungai Tilong, Jalan Muara akan dijalankan pukul 9 malam ini. Keseluruhan Simpang 420 dan Simpang 432 Kampung Sungai Tilong dan sekitarnya mungkin mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Bagi pembekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Seorang individu dikenakan denda RM100 setelah didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan Rampaian 2021 membuang puntung rokok di kawasan Bandar Seri Begawan. Wan Muhammad Hardini bin Wan Haji Muhammad Yali diberi tempoh dalam masa 7 hari dari tarikh kompaun dikeluarkan untuk menjelaskan denda. Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi mengingatkan individu, orang awam atau syarikat untuk sentiasa menjaga kebersihan dan mengamalkan sifat bertanggungjawab terhadap kebersihan alam sekitar. Futsal Liga Perdana Brunei, pasukan PS mengutip 3 mata penuh apabila berpesta gol selepas menewaskan FC Prosper 8-0. Sekaligus naik ke puncak Liga berkongsi 9 mata dengan Hearts Elite dan MSPPDB. Perlawanan berlangsung semalam di Kompleks Sukan Universiti Brunei Darussalam. Dalam separuh masa pertama, PS berhasil menyumbat 4 gol sekaligus mendahului kedudukan 4-0. Bersambung separuh masa kedua, PS terus menambah 4 lagi gol menjadikan perlawanan berkesudahan PS 8, FC Prosper 0.